Malaysia. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam perpaduan. Terima kasih kerana sekali lagi bersama kami di TV1 untuk Selamat Pagi Malaysia. Pagi ini 10 Januari 2023. Banyak yang menarik juga bermanfaat ingin kami kongsikan dengan anda sepanjang 3 jam kita bersiaran pada pagi ini. Dan bagi yang masih meneruskan minggu anda, semoga semuanya bermula dengan baik dan juga produktif insya-Allah. Banyak sebenarnya ingin kami kongsikan dengan anda dan anda juga boleh terus mengikuti siaran ini melalui TV1 secara langsung dan juga melalui aplikasi RTM Klik, juga melalui saluran My Preview 123. Antara yang ingin kami kongsikan dengan anda pagi ini, kalau kita boleh bawakan apa antara topik yang mendapat perhatian rakan-rakan media kita, antaranya adalah tiada rundingan terus dalam pelaksanaan Pelan Pengurusan Banjir sehingga 2100. Ini kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang berkata tidak akan ada rundingan secara terus kepada mana-mana pihak dalam pelaksanaan Pelan Pengurusan Bencana Banjir jangka panjang sehingga tahun 2100. Kata beliau lagi, ini satu jumlah yang besar. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana pusat turut menyatakan bahawa pelaksanaan pelan yang membabitkan unjuran perbelanjaan hampir 297 bilion ringgit ini diberikan kepada syarikat yang layak serta mampu menyelesaikannya. Ini kata beliau dalam temu bual khas, naratif khas di TV1. Dan juga perhatian kita berikan kepada situasi sekarang bila mana lebih banyak pergerakan pengembara antarabangsa dan kita juga akan berbicara dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Apa antara langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil terutamanya dengan risiko penularan COVID-19 yang masih lagi menjadi satu aspek kerisauan walau bagaimanapun kita masih lagi mahukan pergerakan rentas sempadan itu kembali kepada aspek yang normal, tapi apa antara langkah-langkah penjagaan yang perlu diambil? Juga antaranya pegawai fasih Mandarin yang ditempatkan di pintu masuk negara dan bagaimana ini juga diharapkan dapat memberikan satu jaminan keselamatan untuk kedua-dua negara. Baik, juga akan membawakan kepada anda pagi ini berkait dengan pembangunan desa yang diambil kira 4 utama, juga berkait dengan apa kita telah pun dibualkan bersama Timbalan Perdana Menteri. Bila mana 4 elemen utama yang diambil iaitu digital, ekonomi, sasiah, alam sekitar. Ini juga turut memuatkan internet berkelajuan tinggi yang dibawa masuk ke kawasan desa untuk mengurangkan lagi jurang yang ada dari aspek akses kepada maklumat khususnya bidang pendidikan. Kata Timbalan Perdana Menteri lagi, pada masa ini masih lagi berlaku ketidakseimbangan di segi pembangunan di kawasan desa yang merangkumi kira-kira 30% daripada penduduk rakyat Malaysia. Dan kata beliau lagi, 70 rakyat Malaysia pula berada di kawasan separa dan luar bandar. Jadi proses urbanisasi ini haruslah diseimbangkan dan pastinya memerlukan kerjasama di antara kementerian-kementerian yang berkait. Juga rasanya baru saja lagi kita merasai kemeriahan perlawanan bola sepak dan bagaimana antara perhatian diberikan untuk Piala AFF Malaysia menentang Thailand untuk aksi kedua ini. Pastinya ramai yang tertumpu bagaimana antara pencapaian ataupun perjalanan pasukan bola sepak kita. Juga kita bawakan juga kepada anda untuk di portal berita RTM. Kalau kita boleh bawakan bagaimana sebenarnya satu lagi perhatian yang perlu diberikan iaitu ini sebenarnya banyak kita bawakan kepada para penonton bagaimana untuk sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada dengan skam-skam ataupun kes-kes penipuan yang sering berlaku. Jadi bagaimana ini juga harus diberikan perhatian bila mana baru-baru ini pihak polis PDRM telah pun menahan seorang lelaki warga Filipina yang disyaki menipu dengan menggunakan kad bank seorang pesara. Jadi ini juga selain daripada aspek memberikan kesedaran dan juga supaya ramai lagi lebih sedar dengan situasi yang berlaku sekarang, ahli keluarga dan juga sistem sokongan masyarakat setempat juga penting untuk sama-sama kita menjaga satu sama lain dan juga sedia mengingatkan antara satu sama lain supaya ini tidak lagi berlaku. Apa yang berlaku adalah warga emas yang berusia 85 tahun itu telah menyedari ditipu suspek bila mana setelah membuat semakan terperinci terhadap akaun bank beliau dan
telah didapati bahawa RM50,000 telah pun hilang daripada akaun beliau. Jadi ini merupakan satu lagi malangnya insiden yang telah berlaku. Jadi ini juga perlu kita ambil iktibar supaya tidak lagi memberikan impak kepada warga masyarakat yang lain. Selain daripada aspek pengawalan dan juga kawalan sempadan dan juga aspek keselamatan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19, juga yang kami bawakan pada hari ini juga topik-topik penting seperti arah tuju hartanah untuk tahun 2023, bagaimana keadaan ekonominya sekarang, dan apakah ada ruang untuk pelaburan, dan bagaimana pula bagi anda yang telah pun atau bersedia kala memiliki begitu banyak aset, bagaimana untuk menguruskan dengan lebih baik. Dan juga usaha wanita, untuk usahawan wanita juga ada satu yang menarik untuk anda pada pagi ini. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.